Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa habibuhu wa khaliluh arsalahu Allahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Alhamdulillah, pertamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada tengah hari ini mungkin ada dalam keadaan kita yang bercuti, ada yang bersenang-senang di rumah. Okey, hari ini kan awal Muharram. Okey, awal Muharram perhijrahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke kota Madinah. Okey, jadi pada hari cuti ni sama-samalah kita nak tingkatkan bagaimana cuti kita ni tidak sia-sia. Okey, cuti ni agar cuti kita ni terasa tidak terbuang begitu sahaja. Okey, kita ambil masa sedikit pukul 12 tengah hari ni bersama saya sekarang pukul apa? 12.20. Okey, pada pukul 12.20 bersama-sama kita belajar. Okey, bersama-sama supaya kita ni mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi walaupun kita hanya bertemu di dalam sesi perjumpaan live sahaja, tetapi insya-Allah keberkatan tu Allah Taala yang beri kepada diri kita. Okey, jadi kita nak cari keberkahan. Okey, paling kurang kita ni ada satu benda yang kita patut rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu paling kurang. Okey, contoh pada hari ni mungkin kita dah rasa dapat nikmat lagi bernafas, nikmat lagi bangun tidur, lihat keindahan alam, okey, ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam saya sekarang berada di ladang teh. Ladang teh, tengok sikit. Ladang teh. Saya berada di ladang teh. Kalau tuan-puan nak bersama-sama dengan saya di ladang teh, bersama-samalah kita dalam live. Okey, takat ni dengar ke suara jelas clear ke suara? Okey, alhamdulillah. Okey, bila berada di dalam ladang teh ni, suasana di ladang teh rasa nyaman je kan. Lagi kalau tuan-puan dekat rumah buka aircon dalam bilik, santai-santai kan. Sambil-sambil tu buka live, kita belajar membaca Al-Quran. Okey, kita belajar Al-Quran ni bukan bermaksud kita nak jadi ustaz. Tak, kita belajar Al-Quran sebenarnya kita nak perbaiki diri kita sendiri. Okey, kerana Al-Quran itu adalah kalam Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana apabila kita membaca kalam Allah bermaksud kita cintakan Allah. Bila kita cinta kepada Allah bermaksud kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, dalam doa kita kalau tidak diselitkan dengan selawat ke atas Nabi, maka doa tu tak tahu dimakbulkan atau tidak, kerana tidak adanya selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, jadi kita pada hari cuti ni perbanyakkan baca Al-Quran. Okey, perbanyakkan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan itu semua Allah Taala jadikan masa yang kita beri sebentar tadi itu untuk agama Allah ni. Okey, kita share pula. Apabila kita share, ramai pula yang tengok. Bila ramai yang tengok, dia terasa nak belajar Al-Quran, dia terasa cinta dengan Al-Quran, bahkan hari-hari dia dapat join bersama, maka pahala saham tu tetap berjalan kepada tuan-puan. Kita hidup di dunia ni tak lama tuan-puan, 60 tahun, 70 tahun. Nabi pun 63 tahun. Okey, di antara 60-70 sahaja umur umat Nabi Muhammad ni. Jadi kita nak cari amalan yang mana amalan kita ni boleh melonjakkan sampai kita dah masuk ke dalam kubur pun amalan tu masih tetap berjalan. Salah satunya apa? Dengan kita share lah. Kita share streaming ni ataupun kita share live ni. InsyaAllah bila ada orang-orang yang datang tengok, tiba-tiba dia rasa cinta pula nak belajar Al-Quran, jatuh hati kepada Al-Quran dengan asbab tuan-puan share tu, insya-Allah mudah-mudahan hidayah di dalam dirinya tu menjadi asbab kepada tuan-puan mendapat pahala berterusan sehingga hari kiamat. Okey, jadi tiba-tiba kita bangun daripada kubur hari kiamat, di padang mahsyar tengok amalan kita penuh dengan bacaan Al-Quran, sedangkan kita tak ada baca pun, nak baca huruf satu pun tak kenal. Tetapi sebab share tu, okey, bangun-bangun nanti di akhirat tengok masya-Allah pahala besar. Okey, kerana ramai yang terpengaruh dengan apa yang dia share. Okey, contoh kalau kita share pula perkara yang jahat, okey, perkara yang fitnah kepada manusia yang lain, kita share,
ramai pula yang tengok dan ramai pula yang share, maka segala apa yang kita share tu akan tersaham juga dekat diri kita. Okey. Jadi tuan-puan, kita ramai-ramaikan majlis ni, mudah-mudahan Allah Taala permudahkan urusan kita. Okey. Dengar suara insya-Allah. Kalau dengar alhamdulillah. Okey, waalaikumsalam Puan Ramlah. Insya-Allah. Okey, sementara kita nak mula ni, kalau boleh minta tolong share dahulu bagi ramai-ramai datang. Kita pun seronok nak belajar kan, bila ada ramai-ramai. Okey, dalam suasana kita baca ramai-ramai, walaupun kita tak dengar suara masing-masing. Saya tak dengar suara tuan-puan, tapi tuan-puan dengarlah suara saya. Okey, walaupun agak sumbang sedikit kan, tak apalah, kita dengar sama-sama kan. Jadi sebelum kita mulai ni tuan-puan, ambil masa dahulu seminit, kalau boleh kita senyum je dulu. Kita senyum supaya minda kita ni positif. Okey, positif, kita senyum kan, kita senyum je. Okey, walaupun kita senyum seorang-seorang. Macam saya dekat sini, senyum depan laptop. Kan, tak apalah, kita senyum. Tak salah pun senyum. Kalau senyum pun paling kuat orang kata, ni orang ni betul ke tidak? Paling kurang itu sahaja. Tak ada orang terus tangkap masuk tempat orang gila, tak ada. Okey, kerana senyum tu adalah satu perkara yang mulia sebenarnya. Cuma kalau kita senyum dikala bersendirian tanpa sebab, tu menjadi satu masalah pula. Okey, tapi kalau kita senyum dalam live, macam saya kan senyum. Okey, walaupun senyum depan notebook, tapi saya tahu tuan-puan ada insya-Allah. Okey, saya senyum je, pahala insya-Allah. Senyum sedekah kan. Senyum sedekah. Kita senyum dulu, kita senyum supaya otak kita ni tak stres. Okey, supaya segala positif masuk dalam otak kita. Negatif tu kita buang jauh-jauh. Okey, kita nak belajar satu ilmu ni, paling penting ialah hati dan minda kita. Hati kita bersih, kita dah cuci tadi. Okey, sebentar lagi insya-Allah kita cuci dengan istighfar ke insya-Allah sebelum kita masuk pengajian. Okey, kemudian kita cucikan minda kita dengan perkara yang positif. Tinggalkan negatif. Boleh tuan-puan kita tinggalkan negatif supaya yang positif tu masuk dengan mudah insya-Allah, supaya pembelajaran kita sebentar lagi akan mudah. Okey, insya-Allah hari ini kita akan mula pada ayat yang ke-7. Okey, ayat yang ke-7 surah Al-Baqarah, iaitu muka surat ketiga. Okey, tuan-puan, kita dah nak mula insya-Allah. Kita mulakan pembelajaran kita. Okey, sebelum tu kita buka majlis kita dengan ummin kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Kita dah baca Al-Fatihah. Kemudian kita baca amin. Kenapa? Kerana Al-Fatihah tu banyak doa. Okey, Al-Fatihah tu terkandung yang kita baca hari-hari dalam solat tu sebenarnya adalah doa. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Okey. Jadi kita berdoa hari-hari sebegitu kepada Allah Subhanahu Wa Taala 5 kali sehari. Okey. 5 kali sehari, cuba kita kira pula rakaatnya berapa. Subuh 2 kali kita baca. Zuhur 4 kali kita baca Al-Fatihah. Asar 4 kali, Maghrib 3 kali, Isyak 4 kali. Jadi itu sebab inna solata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya solat itu mencegah daripada perkara yang fahsyat dan munkar. Okey. Jadi kerana apabila kita solat,
Okay, dengan sendirinya kita akan baca Al-Fatihah kerana Al-Fatihah itu wajib. Jadi kita baca Al-Fatihah tu kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita ni sentiasa berada di jalan yang lurus. Okay, kalau bab kata orang-orang yang main motor, jalan yang lurus tu mudah untuk kita lalui. Okay, kalau kata contoh mak-mak rempit ke kan, kalau jalan lurus tu mudah. Tapi kalau ada bengkok sini, bengkok sana, dia agak sukar sedikit. Dia tak boleh nak baring atas motor kan, kerana jalannya berliku-liku. Jadi kita nak luruskan jalan kita ni, luruskan niat kita semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita diciptakan hanya semata-mata kerana Allah, untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Okey, insya-Allah kita akan mulai pembelajaran kita. Jadi minta sekali lagi tuan-puan tolong sharekan, tolong tekankan button love, mini love ke ataupun button apa lagi, button love besar ke. Saya tahu mini love je. Kalau tuan-puan buat mini love macam ni, tekan share dan tekan button mini love tu. Tak kisahlah button apa sahaja pun. Supaya kita ramai-ramai dapat bersama seronok kan. Kita seronok ramai-ramai. Paling kurang ada kita berada dalam jemaah, walaupun kita tidak bersama di dalam satu bumbung, tetapi kita bersama dalam satu bumbung agama Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Okey. Jadi insya-Allah kita akan mulai pembelajaran kita. Tuan-puan boleh standby pada ayat yang ke-7, iaitu surah Al-Baqarah, muka surat yang ke-3. Okey, sebentar Okey, sebentar. Okey, tuan-puan, kita masuk pada ayat yang ke-7. Okey, macam biasa ayat ke-7 ni kita baca dahulu. Paling kurang kita baca 3 kali. Kita baca perlahan-lahan, kita baca naik sedikit level dengan laju sedikit, ataupun nanti akhirnya kita akan baca secara laju sedikit. Supaya kita baca dahulu, boleh baca, insya-Allah. Selepas tu kita akan bahas hukum tajwid yang terdapat di dalam ayat yang ke-7. Okey. Jadi minta share dululah sebelum kita mula pembacaan kita, sebelum kita mula pembelajaran kita. Minta share dahulu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala permudahkan urusan kita, dan Allah Ta'ala jadikan amalan kita yang sedikit untuk agama Allah ni berkah sehingga kita masuk ke alam kubur. Supaya kita dah masuk ke alam kubur, kita dah pejam mata, amalan kita masih berjalan, pahala kita tu terus masuk. Saham pahala. Orang sekarang seronok main saham, betul, kerana dia mendapat keuntungan di dunia. Tetapi kita nak cari saham akhirat hari ni. Di hari cuti kan, santai-santai dengan keluarga, masing-masing buka handphone, cuba tengok perkara yang boleh mendatangkan faedah kepada diri kita. Jadi kalau datangkan faedah kepada tuan-puan, minta tolong share dan tekankan button like jika perlu, insya-Allah. Okey, baik, kita akan mulaikan pembahasan kita. Kita mulai dengan bacaan dahulu ayat yang ke-7, insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Okey, boleh tuan-puan? Sama-sama ikut. Sama-sama ikut sekali lagi potongan yang pertama. Kita baca bersama-sama perlahan-lahan. Baca saja, jangan malu-malu, insya-Allah. Okey, sama-sama dengan saya. 1, 2, mula. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Okey, macam mana, boleh Okey, kita pindah kepada potongan yang kedua. Okey, kita mulakan. Wa ala absarihim ghishawah. Okey, kita berhenti di sini. Okey, potongan yang kedua. Okey, sekali lagi kita ulang potongan yang kedua. Wa ala absarihim ghishawah.
Kita pergi potongan yang terakhir, potongan yang ketiga. Walahum adabun azim. Okey, sekali lagi, potongan ketiga. Walahum adabun azim. Okey, macam mana tuan-tuan, boleh ke? Boleh ikut bacaan? Okey. InsyaAllah kita baca sekali lagi sama-sama dari awal ayat yang ke-7 perlahan-lahan insyaAllah. Okay, yang baru masuk minta tolong like dan share dahulu stream ni supaya kita bersama-sama mendapat faedahnya insyaAllah. Okay, sekali lagi kita ulang ayat yang ke-7 bersama-sama. 1, 2, mula. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Okey, potongan kedua. Wa ala absarihim ghishawah walahum azabun azim. Okey, baik. Kita dah bacakan ayat yang ketiga, ayat yang ketujuh. Okey, waalaikumsalam. Muka surat 3 insyaAllah. Muka surat 3 ayat yang ketujuh, surah Al-Baqarah. Okey, sekarang kita bahaskan tajwid yang terdapat di dalam ayat yang ketujuh surah Al-Baqarah tersebut. Okey, ready tuan-puan sebelum kita mulai insya-Allah minta tolong-tolong samakan share stream ni. Mudah-mudahan kita bermanfaat untuk diri kita dan untuk umat. Okey, kita nak sebarkan Al-Quran, kita nak sebarkan pencinta Al-Quran kepada seluruh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam insya-Allah. Okey, kita mulai pembahasan tajwid. Okey, kalimah yang pertama tuan-puan lihat, kalimah pertama. Khatamallah. Okey, Khatamallah. Okey, di sini ada kalimah Allah. Okey, di sini ada kalimah Allah. Masuk sebelumnya tu huruf yang berbaris di atas. Okey, kita lihat huruf mim baris atas, maka kalimah Allah kena baca dengan tebal. Kita kena baca dengan khatamallah. Tak boleh baca dengan khatamallah. Okey, kita kena terlizkan dia, tebalkan dia. Okey, kemudian kena hati-hati di depan ni ada huruf kha. Huruf kha ni sifatnya tersekat-sekat sedikit di bahagian kerongkong. Ataupun leher kita bahagian atas sekali, halkum kita bahagian atas sekali ni. Di sinilah tempat keluarnya huruf kha. Jadi kita baca dengan kha, jangan baca dengan ha, jangan baca dengan ha. Kalau ha di tengah, kalau kha di atas, kalau ha biasa di bawah. Jadi kena hati-hati sedikit. Baik. Khatamallahu ala. Kalimah Allah ni kita baca dengan dua harakat ketika penyambungan bacaan. Khatamallahu ala. Ala kita baca dengan dua harakat. Ala kita baca dengan dua harakat. Di situ yang saya bulatkan tu adalah alif kecil. Alif kecil sebelumnya baris atas, jadi terjadi hukum mad asli. Jadi kena baca dengan dua harakat. Khatamallahu ala qulubihim. Lu mad asli lagi. Sekarang ni kita ambil huruf waw pula. Sebelumnya adalah huruf berbaris hadapan. Jadi alif di sini sebelumnya huruf baris atas. Yang baru ialah huruf waw sebelumnya huruf baris hadapan. Kedua-duanya sama, functionnya mad asli. Jadi kita baca dengan dua harakat panjang. Khatamallahu ala qulubihim. Kita perasan dua harakat kita baca la dengan lu.
Okey, sekali lagi. Khatamallahu ala qulubihim wa di sini ada mim. Tuan-puan lihat ada mim mati. Okey, mim mati bertemu dengan waw. Okey, kita lihat yang saya bulatkan tu. Mim matinya bertanda sukun. Okey, bila mim mati bertanda sukun di dalam Al-Quran, teknik mudah ataupun cara mudah mengenali penulisan Al-Quran, sama ada nak dengung ke tak mim tu, ataupun nak dibaca dengan dengung, ataupun nak dibaca dengan idgham. Jadi kalau kita lihat mim tu bertanda sukun, dia mesti takkan bertemu huruf mim atau huruf ba. Okey, dia mesti bertemu dengan huruf selain ba atau mim. Jadi di sini kita baca dengan santai, tidak perlu dengung. Qulubihim wa qulubihim wa. Okey, yang masalahnya kalau jumpa mim nak dengung, nak jadikan nak matching dengan lagu bacaan kan. Jadi kita dengung semua, tak boleh lah. Okey, kerana mim di situ tidak dibaca dengan dengung. Kalau contoh bacaan salah ialah qulubihim. Dicampur dengan dia punya qiraat ni kan, dia punya bacaan syahdu dia tu sampai dia dengungkan perkara yang tidak patut didengung. Jadi tidak boleh macam tu. Okey, jadi mim di sini kita baca dengan ringan, tidak dengung. Kita baca dengan jelas sahaja. Okey, kita teruskan. Qulubihim wa ala. Lah sekali lagi kita jumpa mad asli dua harakat. Okey, wa ala sam'i. Sama juga di sini. Mim mati bertanda sukun lagi. Kita lihat pula dia bertemu dengan huruf ain. Okey, mim mati ni dia bertemu dengan huruf ain. Maka di situ juga, di sini tidak terjadi hukum yang mendengungkan mim tersebut, tetapi terjadi hukum izhar syafawi, dibaca dengan jelas. Wa ala sam'ihim. Okey, kita berhenti di sini. Okey, kemudian kita sambung potongan yang kedua. Kita pecahkan lagi hukum tajwid. Wa ala ab. Okey, kalau kita perasan di sini ada huruf mad. Di atasnya ada tanda mad, okey, ataupun tanda ombak, ataupun tanda misai ni dia bertemu dengan hamzah di dalam dua kalimah berbeza. Okey, jadi di sini kita baca dengan 4 atau 5 harakat. Wa ala absar. Kita lihat ba, kita buat lantunan tadi, ada pantulan. Kerana ba di sini ialah hukumnya qalqalah sughra, qalqalah kecil. Qalqalah tu lantunan. Wa ala absar. So pula kita panjang lagi 2 harakat. Okey, masih mad asli. Wa ala absarihim. Sekali lagi wa ala absarihim. Sama juga hukumnya. Mim mati lagi bertanda sukun bertemu dengan huruf ghain. Maka terjadi juga izhar syafawi, tidak perlu didengung. Absarihim ghishawah. Sya ni pun kita panjang lagi 2 harakat, mad asli. Okey, kita teruskan potongan ketiga. Okey, sebelum tu minta tolong yang ada dalam ni, minta tolong share dan like dahulu supaya stream kita mudah-mudahan berkembang. Kita maju insya-Allah bersama-sama. Kita majukan Al-Quran di dalam muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Kami dapat pahala, tuan-puan pun dapat pahala berterusan. Okey, baik, kita teruskan pada potongan yang ketiga. Walahum mim mati bertemu dengan ain, dia masih lagi bertanda sukun. Jadi tuan-puan, teknik mudah pengenalan macam tadi saya ulang sekali lagi ialah apabila ada mim yang bertanda sukun ni, maka tuan-puan tak perlu dengung. Okey, tuan-puan perlu
jangan bagi bulu hidung bergerak. Kalau bulu hidung bergerak bermaksud kita getarkan hidung. Bila ada getaran dalam hidung bermaksud itu dengung. Okey, jadi pastikan hidung kita tidak bergetar. Walahum tu salah. Okey, jangan gerakkan getaran hidung kerana tidak didengung. Walahum okey, za di sini pun mad asli 2 harakat. Azabun tanwin bertemu dengan huruf ain. Di sini juga terjadi hukum yang kena baca dengan jelas. Okey, satu teknik mudah. Kalau tuan-puan jumpa tanwin seperti ini. Okey, tuan-puan jumpa tanwin sebentar. Okey, tanwin ni dia berbentuk 69. Okey, bermaksud tanwin tersebut tidak akan dibaca dengan dengung, akan dibaca dengan jelas sahaja. Azabun azim, azabun azim. Okey, terakhir kita berhenti. Panjang 246 terjadi hukum mad arid li sukun. Okey, boleh sekali lagi Okey, kita baca bersama-sama dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita baca tuan-puan sama-sama. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Okey, boleh tuan-puan okey. Wa ala absarihim ghishawah walahum azabun azim. Okey, sekali lagi kita baca. Okey, tuan-puan sama-sama kita baca sekali lagi. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah walahum azabun azim. Sadaqallahul azim. Okey, kita selesai berkenaan pembahasan kita. Okey, baik. Okey, tuan-puan, kita selesai bacaan kita ataupun pembahasan kita ayat yang ke-7 tadi. Mudah-mudahan bermanfaat kepada diri kita, okey, kepada semua yang kita ajar ataupun apa yang kita share. Terima kasih banyak-banyak. Okey, ada tuan-puan yang like, tolong share. Terima kasih banyak-banyak. Mudah-mudahan Allah Ta'ala permudahkan urusan tuan-puan dan Allah Ta'ala ramaikan lagi majlis kita ni supaya tuan-puan pun mendapat pahala berterusan sehingga hari kiamat, insya-Allah. Okey, jadi sekadar itu dahulu. Macam biasa kita berada di dalam ladang teh ni, kita positifkan balik minda kita. Mungkin kita penat tadi mengaji fikir hukum apa, stres. Bila stres senyum. Kita senyum seminit, okey. Sebelum tidur pun kita boleh senyum je. Kan lampu gelap, orang tak pandang pun. Okey, kalau ada suami isteri, kalau senyum, senyumlah kat suami. Kalau isteri senyum muka isteri. Saling senyum. Senyum, kita bila tersenyum, kita buang negatif dalam minda kita supaya hati kita menjadi mudah untuk terima ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Okey, jadi sekadar itu dahulu untuk hari ini. Terima kasih kepada yang share, terima kasih kepada yang menonton, terima kasih kepada yang like. Mudah-mudahan Allah Taala sahajalah yang mampu membalas segala jasa tuan-puan semua. Insya-Allah kita bertemu lagi pada hari esok. Ada jam yang sama, jam 12 suku, insya-Allah bersama dengan guru yang lain. Jadi saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.